Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahada huwa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus. Al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. Usikum wa iyaya bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini, terutama nikmat iman, amal, ketaatan. Penghayatan terhadap syukur ni jemaah sekalian, apatah lagi di dalam pengajian kita hakikat kehidupan, ianya ada satu perkara yang mesti diberikan tumpuan setiap masa. Kerana apa? Sebab keseluruhan hidup kita ini akan menzahirkan satu sifat. Hidup kita ini akan membentuk satu sifat, sama ada sifat kehambaan ataupun sifat keakuan. Dia salah satu saja. Kalau gagal menjadi sifat seorang hamba, yakni seorang hamba yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang pertama mula dia mesti melihat seluruh kehidupan dia itu, yakni syariat kehidupan. Yang kita bincangkan ni hakikat kehidupan. Dia mampu melihat syariat kehidupan dia itu, sebagai contoh syariat duit. Hidup ni syariatnya apa? Duit. Okey. Hidup ni syariatnya apa? Makan. Okey. Syariat hidup lagi apa? Semua yang nampak lah yang nak memastikan kelangsungan kehidupan. Syariat yang membantu arah kehidupan kita. Hendaklah dia melihat dengan pandangan yang hak, pandangan yang benar. Kerana di sebalik syariat itu ada hakikatnya. Iaitu ada yang menjadi pandu arah dia, menjadi tujuan kejadian yang ada depan mata kita ini. Sebagai contoh, apa yang kita zahir depan mata itu mestilah membawa kepada perbahasan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbaka fakabbir. Tiada-ada yang Allah jadikan seluruh alam ini jemaah sekalian, keadaan benda yang ada depan mata ini tidak lain tidak bukan hanyalah untuk kita merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mampu merasainya, kalau mampu menghayatinya, kalau mampu kita mendalaminya, maka lahirlah sifat kehambaan.
Lalu barulah kita berjalan di atas muka bumi Allah ini, allazina yamshuna 'alal ardh hauna. Sifat yang mesti kita kena capai sebelum kita balik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allazi ibadur rahman. Hamba Allah ini ibadur rahman, allazina yamshuna 'alal ardh hauna. Yakni yang berjalan di atas muka bumi Allah ini dengan merendah diri. Merendah diri bukannya sebab dia tak ada apa, tapi kerana dia ada yang Maha Esa. Lalu dia akan merasakan bahawa dia ini tidak terlepas daripada penglihatan pandangan dan tidak terlepas daripada kekuasaan Allah. Ini pergi martabat ihsan. Dia nak terjemahkan hidup dia ini kepada ibadah. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tak ada terpisah. Tak ada dunia, akhirat. Akhirat ni akhirat, dunia lah kata. Tak ada. Dia akan melihat dalam satu keadaan kesatuan, yang mana dalam perbincangan hakikat kehidupan ini akan membawa kepada perbahasan yang menyatukan. Kita dah bincangkan perkara ini menyatukan dunia dan akhirat, sehinggalah kita namakan mengakhiratkan dunia. Dia tak ada dunia, akhirat, tak ada. Dia mesti bersatu, berpisah tidak, menyamakan tidak. Kita kena faham tu. Sebab dalam perbahasan kita pada malam ni, kita akan sambung kepada perbahasan menyingkapi kehidupan yang sebenar. Sebelum ni kita membahaskan tentang dunia dan seisinya dalam konteks kacamata apa yang kita nampak dunia ni. Kita mestilah selari, seia, sekata dengan apa yang Allah kata dalam Al-Quranul Karim, apa yang Nabi kata dalam hadis, apa yang para ulama kata. Kita kena sama dengan semua pandangan itu. Sebagai contoh dalam satu surat, kalau kita buat ulang kaji bagaimana surat Al-Imam Hasan Al-Basri mengirim surat kepada Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Dimulakan pandangan, cuba lihat bagaimana Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala alaih, ulama di Basrah. Di Basrah yang membawa kepada perbahasan zuhud. Islam datang sekalian. Iman bila masuk dalam hati seseorang itu, yakni bila Islam datang 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Apabila datangnya iman Islam itu, perkara pertama yang akan terkesan adalah hatinya akan berpaling daripada dunia. Bukan tak ada dunia. Jangan salah faham. Berpaling hatinya daripada dunia yang mata'ul ghurur, nipu. Ada malah dengan pandangan begitu Islam menguasai dunia. Bagaimana? Kita nak berguru atau kita nak faham, kita nak duduk dengan orang yang mampu memperkenalkan dunia dengan hakikatnya. Kita tak nak dalam berbahasa basi tau, berlapik-lapik. Tak, dunia ni tak sebenarnya. Tak, kita pun penting juga. Dia macam sebenarnya dunia ni apa? Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala alaih. Antara pergerakan kalau kaji buat tentang tasawuf di alam Nusantara, dan tasawuf bila alam Nusantara ni kita kaji perbahasan tasawuf daripada zaman Nabi SAW. Adakah wujud kalimah tasawuf itu? Maka kalau kita kaji memang tak wujud kalimah itu, tapi nilai-nilainya sudah ada. Antaranya beruzlah, bersuluk. Nabi duduk di Gua Hira, merenung kejadian. Akhirnya perkara pertama yang dibawa, datang iman dalam hati. Tengok dunia ni tak ada erti tanpa iman. Dia tengok dunia ni nothing. Itu kehebatan orang beriman. Lalu dia nak buat something. Kalau dunia ni nothing, bukan bermaksud kita boleh buat suka-suka. Sedangkan Allah kata wala tufsidu fil ard, jangan buat kehancuran di muka bumi. Namun bila dia dah tengok dunia ni nothing, jadi nak jadikan dia something. Apa yang something pada dunia ni? Pahala. Dia nampak akhirat lah. Dia takkan buat benda yang berpenat-penat, berpeluh-peluh, habis masa, habis tenaga, tiba-tiba sia-sia, tak ada pahala. Dia takkan buat. Sebab itu orientasi umat Islam terdahulu, mutaqaddimin, golongan yang kurun, yang terbaik, yang dididik oleh Nabi SAW direct. Kurun pertama, kurun kedua, kurun ketiga, sehinggalah kita ni dah masuk abad ke-20.
Yang mana kurun terawal ni berjaya membentuk dunia itu nothing dan mesti diisi dengan akhirat barulah jadi something. Dia tak ada dunia saja. Oh, ini kita kena manfaatkan ni sementara tengah ada. Apa yang nak manfaatkan? Kita gunalah. Apa yang nak digunakan? Dia tak boleh tergantung macam tu. Dia kena kalau tanpa dunia ni, pahala. Kalau benda ni pahala, berapa harga aku bayar? Dia macam tu main ni. Kalau benda ni tak ada pahala, 1 sen pun aku takkan bayar. Bawa betul. Berapa harga kereta ni? Harga dia 2 juta. Bawa pergi masjid tak? Jadi pahala tak? Pahala 2.5 juta saya bayar. Lagi mahal. Sebab apa? Pahala. Saya tak rugi. Saya duit banyak. Ini sahabat. Dia pun negotiate, dia tawar tu bukan sebut tawar terus. Dia tawar tu naik nilai dia. Macam tu Bi'ru Ruman, telaga Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika negotiate dengan Yahudi, kan? Yahudi jual share, bayangkan. Ini pun satu perkara yang kita boleh belajar tentang boycott. The real boycott adalah berlaku ketika di Madinah. Dia kena ada satu konglomerat yang betul-betul akhirat. Mudah-mudahan ada lah. Sekarang kan kita tengok, kita boycott sesuatu produk tu sebab apa? Dia terang-terang bagi duit kepada Israel, betul? Ada tak konglomerat yang declare terang-terang dia bagi duit ke Islam? Declare lah, tak ada masalah. Nanti riak apa? Riak pula. Riak hati. Kalau tak tahulah kita yang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bagi semua harta, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu bagi separuh harta. Kalau kata nak diam semua, berharta tak diam memang sekalian. Berharta dua cara, sama ada diam-diam atau bagi tahu betul-betul. Dia orang belajar. Ada satu tengah viral ni. Dia kata, kau dah kaya katanya. Kau suruh aku solat, kau dah kaya. Dia main-main lah. Apa kata kita bagi dia rasa kaya tu, solat tu boleh memberi kesan kepada kekayaan dia. Macam mana? Dia bokoi lah dia. Orang-orang yang solat jangan beli produk dia. Habis itu. Bahawa dia tahu lagi tinggi lah. Jadi Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ketika Nabi bagi tawaran telaga Bi'ru Ruman, siapa bebaskan syurga. Tengok. Pandangan dunia ni totally change. Tak nampak dah. Orang kata money make money ni dah bukan perbincangan sahabat. Money make pahala. Itu saja. Dan mereka dah sampai tahap melihat ketika money make pahala tu, yakin dia tak berkira. Apatah lagi daripada kalam qala Rasul. Jadi menyebabkan dia boleh beli share 50% dengan harga 12,000 dinar. Yahudi tu bayar minta 10,000 dinar, dia up 12,000 dinar. Terkejut Yahudi tu, boleh bayar. Engkau nak duit, aku nak pahala. Tengok. Sebenarnya kita boleh conquer market maskan. Melainkan cara nak conquer market, kita mesti ada figure konglomerat yang betul-betul akhirat. Dia tak ada fikir untung dia dah. Untung saya RM, tapi memikir untung akhirat, tetapi akhirnya balik pada dia balik. Sejauh mana dia yakin? Sebab dia dah ada duit banyak. Nak siapa lagi? Akhirnya apa Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu buat? Dia beli share 50%, sehari niaga, sehari boycott. Macam itulah. Bahasanya begitu. Sehari niaga, sehari boycott. Tahu boycott dia apa? Alternate. Sekarang kita boycott tapi tak ada alternate lagi ni. Dia punya alternate tu, ambil stok untuk besok je. Free. Free. Kita kalau free kita jaga tu, kalau macam bagi lauk kan. Ambil satu je, free. Jangan. Marah pula. Free. Tentang free nak ambil banyak. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ambil untuk besok. Besok Yahudi niaga. Saya tak niaga. Malah berniaga Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu wakaf percuma. FOC. Bayangkan. Ini rugi ke? Wallahi jemaah sekalian. Apa saja yang berpahala walaupun di mata manusia habis duit kita. Tapi di sisi Allah dia akan jadi keuntungan. Buktinya sekarang telaga tu ada lagi.
dan asbab telaga itu dikelilingnya itu tanah jadi subur. Asbab itu Yayasan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ada sampai sekarang. Yang kita kan kadang-kadang cakap pahala-pahala juga katanya. Kita nak makan apa? Kadang bukan tak. Iyalah kita mungkin tak sampai tahap itu, tapi tak payah nak meremehkan pahala. Ni kadang-kadang hati-hati. Ada orang ni sampai tak meremehkan. Kau dah kaya. Dia tak remeh lah tu. Kau nak suruh aku solat, itu pun dia confuse. Sebelum ke selepas? Kau beliah ke ba'diyah? Kalau ba'diyah semua, mana ada ba'diyah semua? Lepas syuruk ada. Itu pun doa bukan untuk kaya yang kita faham, doa untuk awak bin, orang yang bertaubat. Nabi kata, bila taubat, rezeki murah. Allah turunkan rezeki. Baik. Jadi pandangan mereka kepada dunia ini benar-benar tepat. Tidak lagi berada di persimpangan dan dilema. Sebagai contoh Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan dunia itu negeri tempat kecelaan, bukan negeri tempat tinggal. Clear statement. Surat yang diberikan kepada Khalifah Umar Abdul Aziz ketika nak naik jadi khalifah, dan surat ini diberikan. Bayangkan. Makna kata tengok dunia ni, terus nampak hakikatnya apa. Nak tahu hakikat, tengoklah dengan apa yang Allah kata. Itu je lah. Wa qulil haqqu min rabbikum. Apa Allah kata pasal dunia? Itulah hakikat dia. Ada satu statement kenyataan, orang duk buat satu penulisan tu, dia tak tahu tuan-tuan kena nampak kereta Velfire dia. Dia diri depan kereta Velfire, kata besi buruk kan. Dia cakap besi buruk sebab dia dah sakit hati. Datang pula kawan lain kata, janganlah kata besi buruk, dia berjasa juga. Nampak? Itu nampak tak pandangan confuse sebenarnya. Sebenarnya dunia ni, kita tak nak dengar daripada orang yang kecewa ataupun orang yang dah rasa jasa dunia. Tak nak. Kita nak dengar dunia ni dari kacamata Allah. Jadi kalam Allah, kacamata Nabi SAW, para ulama kata apa? Imam Hasan Al-Basri rahimahullah alaih, seorang saudagar batu. Memang bukan sekadar ilmuwan, tapi hartawan. Jutawan maksudnya. Batu apa? Batu dia government to government nak sekali jual 10 juta, 20 juta batu permata. Tapi boleh dikatakan dunia ni tempat kecelaan. Kita takkan puji dunia. Jangan puji benda yang Allah tak puji. Berapa ramai ini puji dunia? Walahan yang dipuji Allah sebenarnya, bukan dunia. Hina, kita tidak akan hina dunia. Tapi kalau kata besi buruk, ya boleh. Tak masalah. So asal ni buruk besi tu. Rumah pun sama juga buruk asalnya. Sebelum dicat, dia elok, di plaster, letak pula cladding, letak pula interior macam-macam, sebelum cantik, buruk rupanya. Asalnya buruk. Cantik tu bukan sifat dunia. Ini kita belajar pada hakikat kehidupan. Cantik tu sifatnya Allah berikan, pinjam pada makhluknya. Supaya melihat cantik, bukan ingat ciptaan ataupun ingat benda, tapi ingat tengok cantik, ingat pemiliknya. Jamil. Allahu jamil wa yuhibbul jamal. Allah tu maha cantik, sukakan pada kecantikan. Kan cantik ni kita nak nunjuk apa? Dah masing-masing pun buruk. Cantik bukan sifat kita. Nak nunjuk apa kalau bukan sifat kita? Nunjuk ni kalau rasa dia. Sebab tu dalam perjalanan kita berbahas dalam hakikat kehidupan ni, rasa kehambaan ni mesti dibina dengan disimpulkan dengan kesyukuran tadi. Dan iblis menjadikan sifat syukur ini sebagai agenda utama dia. Sehingga Allah rakamkan kata-kata iblis dalam surah Al-A'raf ayat 17. Yang mana iblis berkata kepada Allah, aku mendatangi mereka dari depan, dari belakang. Aku, yakni iblis. Sekarang ni kita tengok saudara kita di Gaza, di Palestin, dia kepung. Allah Ta'ala alam bagaimana situasi yang terkini. Dan mereka berazam nak kepung Gaza. Dan panik kita, betul? Tapi sedarilah kita bahawasanya yang buat kekacauan di Gaza, di Palestin dan di dunia-dunia yang lain itu adalah naik presiden dia yang buat. Siapa naik presiden kejahatan? Dajjal.
Tak ada cerita bab lain lah. Mereka terikat dan dah tertakluk dengan baiat, sumpah untuk mempersiapkan Masjidil Aqsa untuk kedatangan Dajjal. Tapi kuasa Allah, tengok hebat tak hebat benteng masjid. Walaupun seluruh kira dia panggil kuasa besar dunia, American Century, sebelum revolusi Perancis jatuh, Europe Century jatuh, revolusi Perancis bergaduh dengan Pope dia, dengan orang bangsawan dia jatuh. Mereka masa itu belum jadi kuasa besar dunia, dia supply senjata kepada revolusi Perancis, jatuh. Sekarang zaman American Century. Kalau kaji bab apa nama tentang orientalis, kajian orientalis dalam tafsiran Al-Quran, ada sejarah ni kita kaji. Dan bayangkan American Century, kuasa besar dunia sekarang ni, waktu dia act macam ibaratnya menyerang Palestin, Gaza, tak selesai-selesai lagi sama sekarang. Bayangkan, kalau ikutkan a piece of cake katanya, very easy, no big deal. I have nuclear, I have two, I have ni, macam-macam lah. Saya tak selesai lagi. Nampak no dah selesai, 75 tahun. Sebab di situ ada masjid, rumah Allah, milik Allah. Nampak? Dan dikepung, itu Dajjalnya kerja. Presidennya Iblis. Sebenarnya dia detektif. Jangan terpengaruh memang sekalian dengan situasi yang ada sekarang sampai terlupa kita pun kena buat pertahanan tanpa ada belah bagi lagi. Iblis buat kehancuran dalaman, Dajjal buat kehancuran luar. Hancur luar ni teruk di mata kita, tapi kemungkinan mulia di sisi Allah. Kalau hancur dalaman, tengok elok di mata kita, kita bimbang hancur di sisi Allah. Hancur dalam, dia ranakkan sifat apa? Wala tajidu aksaruhum syakirin. Kau tidak akan dapati mereka bersyukur. Ini kerja Iblis. Dia bukan buat kita tak solat, dia bukan buat kita tak beramal, dia buat kita tidak rasa syukur ketika beramal, tidak rasa syukur dengan kehidupan ni. Macam mana nak syukur? Tak ada sifat kehambaan. Bagaimana tidak mampu merasai sifat kehambaan? Kerana tertutup dengan kebendaan dunia yang tidak diterjemahkan dengan hakikat yang sebenar. Jadi sebab tu kita susun balik perbahasan ni. Kita dah bincangkan dunia dan sisinya, tuan-tuan. Antara dalil yang mesti kita kena ingat juga, walaupun tak banyak, dalil naqli, iaitu surah Al-Hadid ayat 20. Ni penerangan yang jelas tentang dunia. Al-Hadid ayat 20. Kalau anak-anak tanya ataupun kita sendiri nak bagi tahu dunia ni apa, rujuk Al-Hadid ayat 20. Di situ Allah jelas mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan dunia ni menipu. Kalau senang pun menipu, susah pun menipu juga. Jadi jangan take it serius sangat dengan dunia ni. Terbalik tau, mengaji bab ni, kita tengok hakikat, dia akan terbalik. Orang suruh serius dengan dunia. Iman kata nak serius dengan dunia sebab dia nothing. Nothing. You susah, serius dengan susah pun tak ke mana pun. Habis itu Ustaz tak nak biar dia susah tu. Tak, dia kena buat pengisian susah supaya dalamnya ada pahala. Baru kita boleh buat all out. Kalau susah sekadar kita nak keluar daripada kesusahan dunia untuk dapatkan kesenangan dunia, nothing. Tak ada apa-apa. Itu jadi kadang-kadang jadi perangai huru-hara tu. Cakap tak tengok kiri kanan tu. Itu antara kesan-kesannya lah. Perangai kadang-kadang tak tengok kiri kanan bercakap. Dia tak tahu atas langit ada langit lagi. Dia tak tahu dia berpijak di bumi yang pernah satu ketika Korun pernah ditelan. Kalau nak banding dengan harta kita, challenge harta Karun lah. Korun pun dah tenggelam. Kadang-kadang manusia kan, dia tidak melihat kebenaran. Maka di situ kita dah susun dunia dengan dalil naqli, hadis Nabi pun membincangkan perkara itu. Antaranya mafhum hadis Nabi melihatkan dunia ini umpama bangkai kambing, anak kambing yang cacat.
Jadi kalau kita dah faham takrif dunia itu memang di sisi Allah, di sisi Nabi SAW, maka kita tidak boleh jadikan dunia sebagai perkara yang boleh mengganggu hati kita. Kalau terganggu bermaksud kita telah tertipu dengan dunia. Ya kan? Dunia ni kan keadaan, maksudnya susah senang tu boleh mengganggu. Jadi kalau perkara itu tiada nilai, tak terganggu ke? Tak ada terganggu. Jadi sebab kita dah letakkan nilai pada dunia, nilai itu salah pula tu. Akhirnya terganggulah kita. Orang hina kita terganggu. Susah dunia terganggu. Dan mengganggu tu pula tentang Allah. Kadang-kadang hati kita tak yakin Allah boleh bantu kita selesaikan masalah dunia. Walau dunia di sisi Allah, nothing. Allah boleh selesaikan anytime. Tapi tak yakin. Sebab apa? Kita nampak dunia ni besar sangat. Akhirnya, bolehkah Allah selesaikan hutang saya? Itulah soalan tu. Bolehkah Allah? Boleh ke? Kalau tak saya, tak selesai juga. Dia tak tahu Allah boleh selesaikan. Allah jadikan alam ni 6 hari macam itu je. Senang di sisi Allah. Setakat masalah kita bukan besar di sisi Allah. Itu sepatutnya semangat. Sebab itu jemaah yang mulakan Allah SWT dalam bab menyingkapi kehidupan yang sebenar, kita mulakan dalam perbahasan surah Al-Fat ayat 28. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Dialah yang telah mengutuskan rasulnya ini Nabi Muhammad SAW dengan membawa hidayah petunjuk dan agama yang benar. Dinul haqq, agama yang benar, yakni innad dina indallahil Islam. Itu satu, ulama juga menerjemahkan din kepada the way of life, cara hidup. Kemudian Allah kata supaya dia memenangkan dan meninggikan atas segala bawaan agama yang lain. Ini janji Allah, jemaah sekalian. Jikalau kita duduk kepada yang benar ini, Allah akan liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Allah akan angkat kita, jemaah sekalian. Ini hati-hati dengan, ini kata bila tengok kehidupan mutaakhir ini dengan orang kata apa? Ancaman pemikiran, doktrin yang dimasukkan sebagai contoh Islamifobia sebagai contoh. Kadang-kadang kita ingat Islamifobia ni bukan Muslim atau orang kafir yang lihat, rupanya orang Islam sendiri pun fobia dengan Islam. Kan dia tengah jadikan Islam sangat sekarang kat sejadah je pula. Ustaz, janganlah agama sangat. Saya dah kena, saya tahu. Walhal dengan Islam, dengan agama Islam lah ya'lu wa la yu'la alaih. Cuma kita ni kena gunalah akal ni. Janganlah faham Islam tu secetiknya, semudahnya menentang bunyi Islam. Islam, tahu katanya. Pendidikan Islam katanya. Bunyi tak intelijen. Cuba buat benda tu, kita sendiri yang angkat perbahasan tu jadi tinggi. Sebab tu Allah bagi kita akal. Bagi contoh, saya bercakap ni sebab saya terlibat juga dalam training human self development, human resource, pembangunan modal insan. Ada satu tempat tu, ni cerita masa sebelum PKP 2019. Sekarang kita meneruskan lagi lah. Saya buat training kat satu tempat ni, sebut nama yang terkenal lah, satu bank. Waktu saya buat proposal, satu word yang dia kata, Islam, Ustaz kalau boleh jangan agama sangat. Mentang-mentanglah dipanggil itu Ustaz, kalau jangan agama sangat. Dia ingat kita akan mengagamakan. Akhirnya dia ibaratnya macam orang dia tak ada semangat nak bekerja. Kalau kena kat kita macam mana nak buat? Tak. Memang saya tak guna agama. Kita guna teori-teori yang lebih bombastik lah. Contoh. Sebenarnya tak. Kita lah sebagai orang Islam yang sepatut mengkaji, memahami. Bukan mengkaji ya. Memahami Islam. Sebab Islam hanya difahami, tak perlu kaji. Sebab Islam dah komplit. Yang nak kaji hidup kita yang tak tentu lagi, tak pasti. Islam dah pasti dah. Akhirnya saya kata tak apa, biar yang beragama, tempat saya cakap tu akan explain tentang pembangunan insan. Lalu saya namakanlah Inner Self Development Program, pembangunan dalaman diri. Saya cakap, nak sangat bunyi kat sini saya cakap, Inner Self Development Program. Ini menarik. Padahal bangunkan hati ya. Kita bagi kuat hati tu.
Tapi bunyikan dia. Memang betul. Inilah sifat kita. Ini panggil hikmah. Kita kadang-kadang kita mengecilkan perbahasan tu sekadar macam memudahkan. Ialah apa-apa balik pada Allah. Ialah ke Allah. Dan macam habis dah kat situ. Walhal kita kena explain. Kita kena extract dengan dia. Yatafakkarun, Allah suruh fikir. Akhirnya kita mulakan dengan kaedah bila sebut dalaman, dalam ni bincang tentang apa. Kita kaji balik dalam yang membawa kepada sifat yang mempunyai nilai yang akan menentukan arah tuju hidup. Kita nak bina nilai apa dalam hidup? Bagi tahu. Nilai kasih sayang? Ya betul. Padahal kita pancing dia. Nilai kasih sayang tu duduk mana? The value of love. Kita kaji. Mula-mula kita ni tak ada pun terikat dengan benda. Kita macam zaman anak-anak kita, contoh. Apa dia kira? Nak melompat dia kerja? Contoh kan? Dia ni contoh kan? Contoh. Jangan apa pula, tak apa. It's okay. Ada anak ni saya okey lagi. Ada ni tempat ni Alhamdulillah ada setengah tu tempat. Bukan anak. Bapak kepada anak ni. Bukan bapak, atuk kepada anak ni. Berborak kat belakang. Kita ceramah, dia ceramah belakang. Sekali saya cakap macam ni, minta maaf, Haji, minta maaf. Saya takut saya mengganggu Haji borak. Alhamdulillah tak bangun lah, dengar kuliah sampai habis. Minta maaf sebab saya pakai mikrofon. Nanti kalau Haji borak kan saya mengganggu Haji dia. Berhenti terus. Ada panggil kias macam kalau kita bagi kan dia keluar pula kan. Minta maaf Haji, saya bukan apa orang belaga, saya ceramah pakai mikrofon. Haji saya takut mengganggu perbualan penting Haji. Memang sini betul lah kena. Perasaan.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sedang banyak muliakan Allah SWT. Semua sekian, kemudian kita buat kesimpulan. Baik, berbalik pada tadi. Maka dalam ayat Al-Fat 28, Allah angkat dengan agama ni kita kena dapatkan keyakinan. Kita dulu kena dapatkan keyakinan sebelum kita sebarkan apa yang kita yakin. Kalau kita pun tak dapat keyakinan dengan agama yang kita anuti sendiri, sejauh mana dia boleh pergi, akhirnya kita bimbang-bimbang, terutama dalam hidup kita mencari formula lain. Kita mencari seakan ada kaedah lain yang boleh membangunkan kehidupan. Walau tidak ada je masih. Macam tadi contoh Innocent Development Program saya buat, model pembangunan potensi kehidupan insan. Saya cerita peringkat awal kita daripada kanak-kanak, daripada awal kita tak terikat dengan benda, kita free. Sebab tu membina, mengasah minda perasaan kita bukan dengan benda. Nilai-nilai yang nak dibina tu adalah dia tidak akan terikat dengan kebendaan. Sebab tu orientasi pendidikan kita bagi contoh di Malaysia cuba nak buat dan di universiti pun dah buat declaration tidak pergi kepada kedudukan ranking, tidak kejar pada ranking, kemudian dah tak ada exam oriented. Sebenarnya kita baru nak bermula. Walhal kalau tengok di negara-negara barat, di Finland bagi contoh, mereka peringkat-peringkat anak-anak macam ni bukan dibebankan dengan nak nombor 1, nombor 2, nombor 3. Dia kena explore lah dia. Nampak? Nombor 4 dia belakang dalam mesin. Tu. Mereka ustaz pun macam tu. Saya dulu, ayah raya mengajar di Masjid Negeri Shah Alam 13 tahun. Setiap malam ikut ayah pergi mengajar. Tak apalah, ayah mengajar lah kat bawah. Saya main kat atas. Main turun lift, naik lift. Main dekat tempat ni di partition ni. Kat Masjid Negeri Shah Alam tu bawah dia ada tapak dia. Besar tapak dia. Jadi gelonsok. Ni anak siapa lah ni? Anak ustaz. Alhamdulillah jadi orang. Naik atas, turun bawah, pergi pusing. Mengaji kat bawah, dewan bawah. Bukan yang mengaji kat atas. Kelas dulu kat bawah. Baik. Jadi jemaah Allah, kita kena explore, kita kena berfikir. Dengan akal kita fikir sejauh mana Islam boleh pergi. Kita kena fikir. Memang ini saya lihat terutama dalam kehidupan agama Islam tu tak perlu difikirkan dah, sebab semua dah siap sedia. Tinggal lagi hidup kita apa hikmah. Sebab tu ilmu ni ada perbahasan ilmu dan hikmah. Ilmu wa hikmah. Ilmu ada dah, tapi nak menggayakan ilmu tu tak ada. Tu rugi. Bagi contoh lah, orang kaji tentang air, tuan-tuan. Air. Ini sebab tu pengajar hakikat ke depan akan banyak pergi kepada yatafakkarun, berfikir. Memang kena berfikir. Hidup ni tauhid terutama lagi memang kena berfikir, hukum akal. Okey, air ni mas kalian, orang kaji air ni sampai boleh buka company public listed. Syabas, inspektor sahab Selangor Syabas. Tu besar-besar terpampang-pampang bangunan dia tu dekat Glameri tu kan, Politeknik tu. Kat Giant seksi 13 longkor air kan. So begini, kalau kaji air makhluk pun dah boleh hidup dia begitu, kalau kita faham dan kaji tentang Allah pencipta air dalam hidup kita, takkan hidup itu biasa je. Itu maksudnya kita kena berfikir yatafakkarun ulul albab. Dan ini persoalan mesti ditimbulkan supaya Allah berikan ilham. Kalau tak ada timbulkan persoalan tu, mana macam nak dapat ilham? Itu sebagai contoh pada hidup ni memang terutama dalam kehidupan kita mesti datangnya orientasi berfikir. Dan fikiran kita itu
bersandarkan kepada kebenaran setelah kita mengenal dunia dulu. Dunia seisinya kita dah belajar sebelumnya apa dia. Kita bukan nak mengenal kehebatan dunia dah, kita nak mengenal tanda-tanda kebesaran Allah di dunia. Kita kena hebat Allah jadikan ni. Lepas tu tafakur ni amalan yang sangat tinggi nilainya. Walaupun sesaat, kata para ulama, sedetik tafakur menyamai lebih baik pada 1000 kali solat rakaat yang tanpa ada kesedaran. Tapi kalau 1000 rakaat solat sedar, bagus itu maksudnya. Jadi kesimpulannya masuk. Dan kata Allah dalam surah Al-Fat ini, Allah angkat liyuzhirahu 'ala dini kulli. Bila kita nak letakkan agama, kehidupan kita yang sebenar, itu adalah kehidupan yang benar yang bersandarkan kepada Allah. Dalam nak bawa nilai yang paling tinggi ini, Allah bagi tahu wa kafa billahi syahida. Cukup Allah je yang disaksi. Sebab tak semua orang akan mampu menerima nilai yang tinggi. Kita hari ni suruh beli, jom beli Ferrari boleh? Kita beli ramai-ramai lah. Kau je beli, aku mana mahu dia pakai Ferrari 2 juta. Jadi kita pakai sendiri je. Tak ada game nak pakai. Suruh contoh. Macam itu. Bila kita nak bawa nilai agama ni, Islam ni, kadang-kadang kita rasa bersendirian. Tapi percayalah, kita tidak bersendiri. Kerana Allah menjadi saksi. Wa kafa billahi syahida. Ini dalam bagaimana nak menyikapi kehidupan yang sebenar. Bermula dengan surah Al-Fat 28 ni. InsyaAllah jemaah sekalian, kita akan sambung pada siri akan datang dalam meneruskan pembahasan mencari atau menyikapi kehidupan yang benar ni. Yang mana di sini kita akan lihat bagaimana nak membezakan agama dan kehidupan, kebenaran dan kebatilan yang ada dalam hidup kita. Dan kemudian kita akan lihat bagaimana suruhan Allah dan surah Al-Baqarah ayat 42, larangan untuk campur adukkan wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Kaedah kalau kita nak hidup kita ni tersusun dengan baik, dah ada dah kaedah. Apanya? Allah kata jangan campur adukkan yang hak dan yang batil. Dan wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun, dan kamu sembunyikan yang benar padahal kamu mengetahui. Ini satu kata apa? Kaedah yang mesti kita terjemahkan dalam hidup. Surah Al-Baqarah ayat 42. InsyaAllah kita akan sambung pada siri akan datang. Mohon maaf daripada saya ada kekurangan, terkasar kata kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ini. Aku lupa lihada wa astaghfirullahaladzim wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana fi khusr illa alladhina tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bishawab. Takbir. Allahu akbar.